keras. Jadi keras. Jadi sebenarnya tak ada masalah untuk hero-hero lembut dekat sini. Dan last pick untuk pasukan OHG Sport telah pun mengambil Cloud, di mana bagi pendapat saya satu pemilihan yang sangat baik kerana Homeboyz tidak mempunyai single target lock. Jadi sepatutnya Cloud milik pasukan OHG Sport bebas untuk mendominasi game yang kedua ini. Lihat, dan tetapi kemungkinan adanya Kagura yang akan memberikan sedikit sebanyak kekacauan, terutamanya mereka punya jungler iaitu Claude, untuk memastikan Claude tak boleh melakukan farming dengan begitu banyak. Jadi tanpa buang masa, tuan-tuan perempuan yang tengah pun menyaksikan live stream ini, kita akan mulakan perlawanan kedua di antara pasukan Homeboyz yang akan bermain di bahagian biru menentang pasukan Orange Esports yang menang di game yang pertama yang akan bermain di bahagian warna merah. Dan sekarang ni semestinya kita akan melihat terlebih dahulu di bahagian mid lane, memberikan fokus siapakah yang dapat clearkan mini wave dengan pantas, kemudian mendapatkan Little Wanderer. Nampaknya ONG Sport yang telah pun berjaya clearkan mini wave, tetapi jungler mereka Mom dan mengambil buff. Kuja fokus kepada Ijat sekali lagi, tapi Ijat mungkin akan senang untuk melarikan diri. Tapi Mali terpaksa menggunakan flicker. Agak sedikit ke hadapan sebenarnya pemain ini, tetapi berjaya untuk menyelamatkan diri. Kuja seperti biasa menjadi frontliner yang terbaik untuk pasukan Orange Esports untuk memastikan first blood yang kurang daripada 1 minit telah pun berlaku untuk pasukan Homeboyz. Ya, dan menjadi persoalan saya, kalau kita ada match yang ketiga selepas ini, mungkin tamu tersebut akan kena ban keluar. Yes. Sebab semestinya Homeboyz nak tengok apa lagi hero frontliner untuk pasukan ONG Sport, tak akan tamu je. Tapi tak apa, jom kita kembali fokus kepada game yang kedua yang sedang berlangsung ini. Pada minit yang pertama, tiada lagi kematian. Kedua pasukan masih lagi bermain dengan sedikit pasif. Walaupun sepatutnya pasukan Homeboyz yang bermain dengan lebih agresif, terutamanya di masa awal game ini. Dan telah pun di situ Anif cuba untuk selamatkan diri, tapi Ijat seperti biasa yang akan sering saja memberikan bantuan demi bantuan berada dalam posisi yang cukup baik. Kuja sekali lagi akan cuba menguasai dari segi serangan bertali arus untuk pasukan Orange Esports. Kuja cuba untuk memberikan sedikit kemasalahan yang besar kepada Chibi untuk melakukan farming, tapi cakarannya cukup baik. Mali hampir mati, akan dijatuhkan, berjaya untuk mendapatkan first blood yang akan diberikan kepada Sepat. Berbeza sedikit Sepat menggunakan Bayonetta berbanding beliau menggunakan Pakuito di situ. Ya, gerakan agresif daripada pasukan Orange di mana Mali tidak mempunyai flicker, tidak sepatutnya berada kepada terlampau kepada bahagian hadapan, mudah ditangkap. Dan sekarang ini turn pertama telah pun dimulakan, mungkin akan menjadi milik Homeboyz. Yap, adakah Kuja mampu untuk memastikan turn tersebut, tetapi terus saja diberikan kepada pasukan Homeboyz. Tetapi Neo berjaya mendapatkan Inferni. Beliau juga berjaya untuk memberikan bantuan kepada Mam untuk mendapatkan kill kedua pasukan Orange dengan berjaya menjatuhkan Ijat sebentar tadi. Kelebihan Orange Esports sekarang ini 2 kill, tetapi dibayar dengan kehilangan turtle yang telah pun dimiliki oleh pasukan Homeboyz sekarang ini. Karakuri. Walaupun Homeboyz yang berjaya mendapatkan turtle, tetapi kita melihat daripada segi ekonomi masih lagi pasukan OHG Esports yang berada pada bahagian hadapan. Tidaklah begitu jauh, hanyalah 500 gold. Tetapi ini juga menunjukkan bahawa OHG Esports tidak kerugian daripada kekalahan ataupun tidak mengambil turtle sebentar tadi. Dan sekarang ini pada minit yang ketiga, di mana kebanyakan hero telah pun mula mendapatkan level 4, mempunyai ulti. Sepatutnya Homeboyz dah mula bergerak agresif, tetapi Chibi masih lagi reset buff dekat sini. Itu juga dengan Mam. Mungkin mereka menantikan turtle yang kedua dekat sini sebelum memulakan team fight sekali lagi di antara kedua pasukan. Tapi di bahagian top, Ya, dan kita lihatlah Pedro Strat telah pun dibuka untuk dapatkan Anep, tetapi Anep hampir-hampir mati sekarang ni pertempuran Angela. Dua match yang cukup baik, tapi adanya Angela memberikan kelebihan kepada Anep untuk dapatkan kill kedua pasukan Homeboyz. Tetapi apa yang berlaku sekarang ni? Mam dengan menggunakan Blazing Duet hampir berjaya untuk melakukan tugasnya dengan baik, tetapi ada kelebihan orang pemain untuk pasukan Homeboyz di situ, memberikan sedikit kelebihan untuk pasukan Homeboyz. Dan kita lihat sekarang ni Kuja bersama-sama dengan Mali sekarang ni. Dua pemain yang sering saja berada berdekatan antara satu sama lain akan memberikan sedikit serangan dari bahagian atas. Mungkin akan memberikan sedikit tekanan sebenarnya untuk pasukan Homeboyz sebelum mereka melakukan serangan, especially untuk melakukan pushing di bahagian atas. Ya, semestinya apabila ada pasukan yang mempunyai Angela, perlu diingatkan bahawa mana-mana ahli pasukan mereka boleh saja diselamatkan dengan mudah. Perkara tersebut seperti tidak diambil kira oleh aim sebentar tadi dan sepatutnya dielakkan untuk berlaku sekali lagi.
Turtle yang kedua telah pun hidup. Mam berada berdekatan tetapi hanya dia seorang. Neo telah pun dijumpai. Oh, Great Dragon telah pun dilepaskan kepada Sepat. Blazing Duet juga dibuka oleh Mam. Tetapi Sepat untuk menyelamatkan diri sekarang ni. Apa yang berlaku? Chibi bersama-sama Angela. Dan nampaknya Kagura berjaya untuk dapatkan kill. Neo cuba untuk menyelamatkan diri. Tetapi Chibi menggunakan cakaran yang cukup baik. Berjaya untuk mendapatkan seorang pemain. Tetapi Aim berjaya untuk membalas dengan mendapatkan kill ketiga untuk pasukan Orange. Tetapi Sepat, apa yang berlaku? Adakah dia mampu untuk menyelamatkan diri? Berjaya untuk mendapatkan satu kill dan juga berjaya untuk menyelamatkan diri. Satu teknik yang cukup tinggi yang ditunjukkan oleh Sepat seperti tadi. Masih lagi belum mati Karkuri. Ya, dan Kuja sekarang ini cuba untuk mengganggu Chibi. Nyawa yang agak rendah tetapi Turtle nampaknya akan menjadi diambil oleh Chibi dengan begitu mudah dengan adanya Retribution. Dan Orange Esports terpaksa melihat sahaja Turtle diambil di depan muka mereka. Pada minit yang kelima, Homeboy 5 kill. Manakala Orange Esports 3 kill buat masa kini. Perbezaan ekonomi hanyalah 1,000 gol sahaja. Di mana Homeboys yang berada sedikit ke hadapan. Masih lagi seimbang untuk kedua-dua pasukan buat masa kini. Tetapi Orange Esports, cara permainan, apabila dah tahu dah ada Angela dekat pasukan musuh, sepatutnya sama ada nak bait ataupun jangan nak paksa team fight apabila Angela sedang dengan ulti terbit bagi top lane. Tapi A telah menggunakan beda side tapi terpaksa back off kerana seperti yang dikatakan oleh Karakuri, adanya Angela menyukarkan tugas mereka. Dan Chibi sekarang ni, oh maafkan saya, Anip yang cuba untuk mendapatkan Mali. Mali nyawanya sangat-sangat rendah, cuba untuk dijatuhkan. Berjaya dijatuhkan oleh Anip, satu permainan yang cukup baik. Tetapi Mali menggunakan flame shot, saya percaya berjaya untuk mendapatkan kill tersebut. Kuja sekarang ni diperlahankan pergerakan beliau oleh Ijat, dan kita dapat lihat 3 orang pemain pasukan Homeboy cuba untuk memberikan tekanan yang cukup sengit di bahagian atas. PDS juga telah pun dibuka oleh Aim, dan sekarang ni Kuja menerima damage dan cuba untuk menyerap sebanyak damage yang boleh. Tetapi adakah dia mampu untuk mempertahankan diri? Inferni berjaya untuk mendapatkan kill tersebut. 7-4 sekarang ni. Homeboy seperti berjaya mendapatkan rentak beliau. Ya, gameplay yang lebih cantik lagi. Namun begitu sebentar tadi Chibi telah pernah dijatuhkan oleh Neo. Dan sekarang ini Neo memberikan serangan kepada Sepat. Flame shot daripada Aim tidak mengenai sasaran, membenarkan Sepat untuk recall balik kepada base. Dan sekarang ini keadaan kembali tenang semula di mana Mam, jungler milik pasukan Orange Esports masih lagi memberikan fokus untuk farm dan juga pasukan push di bahagian bottom lane. Ijat telah pun tiba tetapi nampaknya tidak akan dapat melindungi turret tersebut. Tapi di dalam bush, Anip ada pada berdekatan. Mam cuba untuk mendapatkan Mam dan seperti yang dikatakan oleh Kalkuri, tetapi kerana kita tahu mobility untuk seorang Mam ini begitu senang beliau untuk menyelamatkan diri. Neo sekali lagi cuba untuk memberikan sesuatu kepada pasukan Homeboys. Berhadapan dengan Sepat di bahagian atas, tetapi nampaknya kedua-dua pemain tersebut tidak akan melakukan perlawanan 1v1 kerana adanya Turtle di sini, dan ini adalah Turtle yang terakhir. Adakah akan menjadi milik pasukan Homeboy? Sekali lagi Neo cuba untuk memberikan sesuatu. Way of Dragon telah pun dibuka, tetapi adanya Angela ingat, dan Chibi berjaya mendapatkan satu kill, berjaya mendapatkan lot. Sepat, apa yang berlaku? Double kill juga diberikan. Cuba untuk mendapatkan triple kill, tapi Anep ada datang situ bersama-sama dengan Sepat. PDS telah pun dibuka oleh Aim. Cuba untuk mendapatkan Sepat. Kuja agak sedikit lambat, tidak berjaya untuk memberikan bantuan di early team fight sebentar tadi. Tetapi apa yang berlaku oleh pasukan Homeboy cukup baik, cukup mantap serangan yang dilakukan oleh pasukan mereka. Ya, dan sebentar tadi Lycan Pounds daripada Chibi yang menggunakan Roger sempat untuk lock kepada Cloud sebelum beliau menggunakan Battle Mirror Image. Dan apabila Battle Mirror Image telah pernah digunakan, di mana dia ikut begitu jauh lompatan seorang serigala hampir-hampir setengah map, di mana telah pun secure kill teratas jungler milik pasukan Orange Esports. Dan itu yang menambahkan lagi kemenangan untuk pasukan Homeboys dekat sini. Perbezaan ekonomi telah mencapai 4,000 gol dalam sekelip mata sahaja. Dan kalau kita lihat daripada perbezaan kill, Homeboys telah pun berjaya mengumpul 10 kill, manakala Orange Esports masih lagi 5 kill. Tetapi kalau kita nak bandingkan di antara jungler, semestinya Orange Esports yang menggunakan Cloud menantikan saat di fasa late game sebelum boleh mengeluarkan damage output dengan efektif. Jika nak dibandingkan dengan Chibi yang menggunakan Roger, semestinya pada fasa awal game lebih mengeluarkan damage yang tinggi lagi. Tetapi perlu diingatkan, mereka masih lagi ada bantuan seorang Angela yang boleh masuk pada bila-bila masa untuk menyelamatkan keadaan. Sepat. Ya, Sepat telah pun di kontes yang begitu besar di sini bagi
untuk pasukan Orange Esports. Adakah mereka mampu untuk dapatkan sepat? Sepat sangat-sangat fleksibel. Berjaya menyelamatkan diri. Itu adalah salah satu strategi yang dilakukan oleh pasukan Orange Esports yang tidak menjadi kerana mereka terpaksa melepaskan turret di bahagian bawah. Sekiranya mereka berjaya mendapatkan sepat, itu merupakan satu trade yang boleh dikatakan sedikit berbaloi, tetapi mereka tidak dapat sepat, tapi mereka juga telah pun terpaksa melepaskan tower di bahagian bawah. Di bahagian atas, mereka masih lagi belum berputus asa. Cubaan untuk mendapatkan Anip. Mam. Mungkin kerana tiada minion dia tidak mampu ataupun sebenarnya tidak mahu untuk lebih ke hadapan. Kuja yang akan sentiasa berada di bahagian hadapan. Tetapi apa yang berlaku sebenarnya di bahagian Chibi cuba untuk mendapatkan Mam. Angela telah masuk ke bahagian di dalam bahagian dia, cuba untuk melakukan sesuatu. Kuja cuba untuk dapatkan sepat. Faded Strike dibuka. Inferni agak sedikit berani di situ. Oh, nyawa dia hampir-hampir mati. Sekarang ni flame shot hampir-hampir berjaya mendapatkan Inferni, tetapi nyawa yang masih lagi ada berjaya untuk menyelamatkan diri beliau. Sekarang ni pasukan Orange Esports cuba untuk follow up daripada serangan yang dilakukan sebentar tadi, dan agak sedikit berlaku sedikit pembaziran kerana mereka tidak berjaya untuk mendapatkan mana-mana pemain pasukan Homeboys. Ya, dan sebenarnya inilah waktu yang paling sesuai untuk Orange Esports cuba untuk mendapatkan lot. Apabila telah pun mengetahui Ijat yang menggunakan Angela tiada ulti, mereka boleh saja memaksa mengambil lot dekat sini, di mana Homeboys sedikit lemah dengan ketiadaan bantuan daripada hard guard seorang Angela. Tetapi nampaknya Orange Esports bermain dengan sangat pasif dekat sini, mungkin tak ingin mengambil risiko kerana takut mereka akan didenda, dan mereka masih lagi menantikan power spike daripada seorang marksman pada minit yang ke-10. Perbezaan gol adalah 5,000 gol buat masa kini. Lot yang pertama telah pun dimulakan oleh pasukan Homeboys. Adakah akan dibiarkan sahaja oleh Orange Esports? Mereka masih lagi ada puasa, masih lagi ada pertahanan jika push yang akan terjadi sebentar nanti. Oh, agak sedikit lambat sebenarnya keberadaan pasukan Orange Esports di kawasan Lot, dan telah pun dimiliki oleh pasukan Homeboys. Dan kali ini nampaknya sedikit berbeza corak pemain pasukan Homeboys kali Kuri. Nampaknya mereka mengambil fight yang mereka tahu mereka boleh menang. Dan nampaknya mereka berjaya untuk memastikan pasukan Orange tidak mampu untuk melakukan perkara yang sama. Mereka juga berjaya mendapatkan lot yang pertama untuk pasukan Homeboys, dan mereka boleh katakan berada di landasan yang betul untuk mendapatkan kemenangan ini. Tapi harus ingat kerana pasukan Orange Esports, Mam terutamanya, seorang pemain yang sebenarnya hidup ataupun online di dalam late game. Jadi adakah dia mampu untuk memastikan perkara tersebut memberi advantage kepada Mam ataupun pasukan Homeboys yang akan terus saja berjaya untuk mendapatkan game yang kedua ini. Dan perlu diingatkan, aim yang menggunakan Fasa juga salah satu hero late game sangat-sangat berbahaya. Dan sekarang ini di bahagian bottom lane, pressure sedang dilakukan oleh pasukan Homeboys, tetapi nampaknya dengan mudah saja boleh menjatuhkan lot ini. Dan Homeboys pula beralih fokus kepada trade di bahagian top. Nampaknya tiada fokus yang akan diberikan kepada inhibitor trade buat masa kini. Homeboys menunjukkan disiplin yang lebih cantik di match yang kedua ini. Ya, nampaknya mereka seperti merindui kewujudan Angela di bahagian kawasan mereka, tetapi apakah daya, hanya Rafaela saja yang boleh dimiliki oleh mereka. Dan kita dapat lihat hanya satu turret saja daripada pasukan Homeboys berjaya dijatuhkan oleh pasukan Orange Esports. Jadi perjalanan yang lebih jauh oleh pasukan Orange Esports berbanding pasukan Homeboys yang boleh dikatakan sekarang ni sangat-sangat selesa bermain, sangat-sangat selesa mengawal map di game yang kedua ni. Hampir memasuki fasa late game sekarang Karakuri. Apa yang harus dilakukan oleh pasukan Orange Esports untuk mematahkan serangan bertubi-tubi pasukan Homeboys? Buat masa kini hanyalah untuk bertahan sahaja, dan kemudian apabila lot yang seterusnya akan hampir hidup semula, iaitu dalam masa 2 minit sahaja lagi, di mana mereka boleh sahaja memaksa Ijat yang menggunakan Angela untuk menggunakan ulti, kemudian back off. Hanya cuba paksa ataupun mengumpan Angela menggunakan ulti, kemudian menantikan Angela dah habis ulti, barulah Orange Esports perlu bermain agresif, perlu memaksa team fight ke atas pasukan Homeboys, kerana itulah saatnya di mana peluang kemenangan mereka paling tertinggi. Tetapi jika perkara ini tak dapat nak di-execute ataupun dilaksanakan oleh Orange Esports, saya pasti Homeboys yang akan menutup game yang kedua ini dengan tenang. Ya, betul. Dan mereka juga harus ingat bahawa pasukan Homeboys mempunyai Benedetta, di mana game yang pertama adanya Benedetta yang menyebabkan mereka berjaya mendapatkan lot tersebut. Dan sekarang ni nampaknya kedua pasukan telah pun mengambil posisi mereka masing-masing. Lot yang akan muncul kurang daripada 1 minit 30 saat sekarang ni,
yang mungkin akan menjadi sumbangan terbesar untuk mana-mana pasukan untuk mendapatkan kemenangan di game yang kedua. Kuja masih lagi berada di bahagian atas, cuba untuk memastikan mana-mana pemain pasukan Homeboyz yang berada di bahagian ataupun di penglihatan beliau untuk diberikan sedikit DC. Dan Sid, di sini saya perlu tekankan di mana sama seperti match yang pertama, Homeboyz tak boleh nak memaksa sangat untuk pengambilan lot ini. Kerana pasukan Orange Sport, jungler mereka iaitu Cloud mempunyai mobility yang tinggi juga. Jadi masih lagi boleh mencolik lot di hadapan muka Homeboyz. Jadi ini salah satu perkara yang perlu diwaspadakan oleh pasukan Homeboyz, terutamanya untuk mengambil lot yang kedua ini. Jika kesilapan yang sama berulang, mungkin Orange Esports akan melakukan comeback sekali lagi dekat sini. Yep, dan nampaknya mereka seperti yang kita nampak memang kedua-dua pasukan akan menunggu kedatangan lot yang kurang daripada 10 saat yang akan muncul. Jadi di situ kita akan lihat satu perlawanan yang mungkin akan mengubah mana-mana nasib kedua-dua pasukan. Dan nampaknya lot telah pun hidup dan cubaan yang dilakukan oleh Neo sebentar tadi untuk memastikan Sepat tidak berada di bahagian kawasan lot sedikit tidak berhasil. Dan nampaknya apa yang dilakukan di sini akan ada satu pertemuan. Pemulaan serangan lot telah pun dimulakan oleh pasukan Homeboyz. Kuja yang akan berada di bahagian hadapan untuk pasukan Orange Esports cuba untuk mencari target utama beliau, iaitu Angela yang digunakan oleh Ijat. Dan sekarang ini nyawa lot yang telah pun lebih daripada separuh belajar dijatuhkan, tetapi telah pun di-reset. Feather S-Right daripada seorang Amber Jai mendapatkan Anip dan juga Blazing Duet. Di manakah Blazing Duet tersebut? Apabila seorang Mam telah pun menjadi dijatuhkan oleh Chibi dan mereka akan fokus kepada Aim sekarang ni. Chibi nyawa yang sangat-sangat rendah berjaya dijatuhkan oleh Neo menggunakan Way of the Dragon. Dan sekarang ni Ijat berjaya mendapatkan Kuja. Aim nyawa sangat rendah, terpaksa melarikan diri menggunakan burung melihat. Tetapi dan apa yang dilakukan oleh pasukan Homeboyz sekarang ni mempunyai kelebihan dari segi pemain, tetapi tiadanya Chibi menyukarkan tugas mereka untuk mendapatkan lot. Mungkin mereka akan mengelakkan minion terlebih dahulu sebelum mereka melakukan aktiviti mereka seterusnya. Ya, kerana tiada jungler, risiko yang sangat-sangat besar di sini cubaan untuk mengambil lot. Kerana perlu diingatkan Aim masih lagi hidup yang menggunakan fasa dengan Feather Aspect. Damage output jauh meninggalkan Benedetta, jauh meninggalkan Angela dan juga Kagura dekat sini. Jadi satu risiko yang besar kalau mereka nak paksa mendapatkan lot dekat sini. Jadi pilihan yang tepat adalah hanya untuk clearkan minion wave sahaja di semua lane, memberikan pressure kepada pasukan Orange Esports sedikit dekat mencari Mam. Dan walaupun Mam telah pun berjaya dijatuhkan sebentar tadi, tetapi satu tabik boleh diberikan kepada Aim hampir-hampir mati, tapi berjaya untuk selamatkan diri. Dan nampaknya kedua pasukan akan memulakan sekali lagi dari segi serangan taktikal mereka, kerana nampak sedikit agak goyah daripada kedua pasukan. Walaupun nampaknya pasukan Homeboyz yang lebih berada di bahagian hadapan dengan mereka berjaya untuk memastikan hanya satu saja turret berjaya dijatuhkan oleh pasukan Orange Esports. Dan kita dapat lihat sekarang ni permulaan serangan sekali lagi dilakukan oleh pasukan Homeboyz. Kuja sekali lagi akan berada di bahagian hadapan cuba untuk memberikan misi. Dan kita dapat lihat sekarang ni satu tower telah pun berjaya dijatuhkan. Mereka cuba untuk melakukan team fight di sini. Angela telah pun datang. Nampaknya apa yang berlaku? Mali menerima damage yang sangat-sangat besar daripada arah belakang. Tak, kenapa mereka tidak fokus kepada Inferni? Inferni yang memberikan satu bantuan yang cukup besar kepada pasukan Homeboyz. Dan fokus mereka sekarang kembali kepada Aim dan juga Neo. Aim, seorang diri, Aim sekarang ni cuba untuk menyelamatkan diri. Adanya lot di situ. Cuba untuk melakukan start. Inferni sekali lagi memberikan satu tamparan yang cukup besar kepada pasukan Orange Esports. Mereka kehilangan 4 orang pemain sekarang di Karakuri. Ya, tetapi M, kenapa anda berada dekat situ? Anda telah pun menggunakan ulti. Ulti di dalam cooldown. Anda ingin mendapatkan pick off kepada salah satu hero, tetapi anda tidak mempunyai combo yang penuh. Jadi sepatutnya boleh saja melarikan diri terlebih dahulu. Tetapi kenapa nak tunggu dekat bot? Kerana perlu diingatkan ketiadaan fasa dan kedua-dua tim tiada jungler, di mana sebenarnya Aim yang punya peluang yang paling tertinggi untuk mencolik lot ataupun melakukan pertahanan dekat sini. Jadi sepatutnya Aim menjaga keselamatan diri dengan lebih baik lagi. Ya, dan nampaknya Neo telah pun datang. Way of Dragon terus saja diberikan kepada Sepat, tapi Sepat ada Chibi memberikan sedikit bantuan. Aneh cuba daripada arah belakang. Chibi telah pun datang. Siapa yang akan mendapatkan lot? Neo damage yang dikeluarkan
oleh pemain pasukan Homeboys, utamanya Anik berjaya untuk mendapatkan kill tersebut dan nampaknya pemain pasukan Orange berjaya untuk mencuri lot tersebut. Kuja mengejar Chibi sekarang ni, tetapi Kiji nampak seperti Usain Bolt berlari dengan cukup pantas. Nampaknya pasukan Orange Esport menemui resepi yang cukup sedap, berjaya untuk memberikan satu ludahan yang cukup beracun kepada pasukan Homeboys. Ya, dan kesilapan yang sama tapi sampai sebentar di bahagian bottom lane. Vader X-Strike telah pun dibuka. Chibi mungkin terpangkat di sini. Kuja pergi pada bahagian depan. Chibi yang akan menjadi mangsa seterusnya. Sekali lagi, ini yang dikatakan oleh Karakuri. Kenapa aim harus dibiarkan untuk berada di bahagian late game? Kerana damage yang sangat besar. Dan adakah ini penamat yang ditunggu-tunggukan oleh pasukan Orange Esports? Sempat berjaya dijatuhkan. Serangan terakhir telah pun diberikan kemenangan kepada pasukan